Aku tak kisah. Aku tak kisah kau mulut besar. Bang, minggu ni bang, saya tengok atas pentas dia buat persembahan bang, dengan komen sungguh. Saya nak tanya dulu pada abang sini lah. Abang punya persembahan hari ni lain macam abang tak selesa sangat, tak berat. Betul ke ataupun saya je yang perasan benda tu? Dia sebenarnya kalau ikutkan memang tiap-tiap minggu tu ada saja benda yang kita sebenarnya mental kita penat sebenarnya. Saya dalam Gegar Organza ni saya rasa macam saya penat. So sebab tu bercakap dengan kawan-kawan mereka sahabat-sahabat saya, kalau mental kuat, kalau rasa nak mencuba tempat yang betul-betul nak mencabari kita, inilah tempatnya. So bila saya dah sampai ke minggu ke-6 ni, saya dapat rasa sangat benda tu memang berat sangat. Dan bukan kata saya tak boleh nyanyi, saya boleh nyanyi. Tapi kadang-kadang banyak benda yang fikir. Untuk pengetahuan semua, ada kalanya Bandi sampai 2 hari tak boleh tidur. 2 hari kemudian tidur memang tak nyenyak. Bukan Bandi saja, Bandi rasa semua yang peserta-peserta ni banyak yang saya tak nak cakap siapa-siapa lah yang masuk ni pun ada yang cakap, saya pun kata aku sampai tak boleh tidur ni. Sama lah, bila kita tak cukup tidur, makan tak selera, and then kita akan benda tu mengganggu kita punya persembahan, mengganggu kita punya ingatan kita, mengganggu kita punya komitmen dengan apa yang kita nak buat. Walaupun kadang lagu tu nampak macam mudah, tapi mungkin pada Bandi mungkin daripada segi faktor umur ke, kita tak tahu lah. Bandi rasa itu salah satu sebabnya lah. Sebab tu kadang-kadang Bandi cakap pada peringkat awal, Bandi masuk ni sebenarnya adalah tuntutan daripada mereka-mereka yang nakkan Bandi ada kat sini. So bila Bandi dah masuk ni, Bandi rasa okey, Bandi dah tunaikan tuntutan. Tapi sebenarnya benda tu salah satu daripada yang Bandi rasa orang kalau luar tengok macam okey, tapi sebenarnya bila kita dah ada kat sini, Bandi rasa kalau yang tak kuat memang tak boleh. Kalau muda-muda boleh lah. Bandi rasa macam kalau zaman Bandi, sebab tu tadi Bandi berduet dengan Iwal tu, Bandi tengok Iwal tu macam Bandi muda-muda dulu lah. Sebab tu tadi Bandi cuba nak blendkan dia punya showmanship dia dengan dia. Sebab Bandi tahu dia boleh nyanyi. Kadang-kadang adalah silap sikit-sikit tu, adat lah, bukan menyanyi. Sebab kalau macam kat sini tadi, macam Boda Hiti kata, dia nak detail, dia nak lebih daripada tu. Sebenarnya tuntutan nak lebih tu sebenarnya bukan semua orang boleh tunaikan. Macam Bandi ada style Bandi. Sebab Bandi pun masa nak masuk, nak buat amuk pun, Bandi pun nak dapatkan tone amuk tu, saya Bandi ingat lebih kurang dalam 2 tahun baru dapat betul-betul tone amuk tu. 2 tahun hingga 3 tahun. So bila dia dah sampai lebih 20 tahun tu Bandi dah tone amuk, dia nak patah balik pergi ke Fabian tu, dia jadi bukan tak boleh, tapi kalau setakat satu lagu-lagu, 2 lagu untuk kita suka-suka boleh nyanyi. Kalau untuk pertandingan, sebenarnya pertandingan ni dia detail daripada segi pitching, daripada segi sebutan, daripada segi overall lah. Sebab tu kadang-kadang tuntutan tu kita tak mampu nak buat masa sekarang ni, daripada segi overall lah. Termasuklah dengan komen-komen yang asyik-asyik komen setiap minggu, buka mulut. Ya, betul. Mengganggu mental tak? Dia sebenarnya penat tak dengar macam tu? Sebenarnya memang penat sebab Bandi dah tahu, Bandi dah dapat agak benda tu akan dicakap dengan Bandi pasal mulut. Buka mulut besar. Sebab tu kadang-kadang kita faham, tapi Bandi tengok Bandi dengar ada Dr. Ram cakap lah dengan Bandi. Kita setiap kali kalau nanti hari Selasa tu memang ada tanya pasal key lah apa kan. Dia pun cakap, aku tak kisah kau mulut besar ke kecil, janji sebutan kau jelas. So Dr. Ram tu adalah satu dia ni kilang ilmu dalam segi muzik. Dia ada kilang. Dia adalah kilang. So saya memang menghormati dia sebab saya tahu apa yang dia beritahu tu semua adalah benar. Banyak yang benar, banyak yang diberitahu saya benda yang saya tak tahu. So bila dia komen walaupun pedas, tetapi saya terima. Dia tak ada cakap pasal mulut besar, mulut kecil, dia tak ada cakap. Itulah masalah Bandi. Kalau Tok Ram kata, Tok Ram support, maksudnya dia faham, dia boleh memahami diri you dengan bagi dia semua lagu tu. Tapi bila lagi 2 juri tetap asyik komen yang sama kan, macam tu, tak rasa macam benda tu berbahaya ke untuk Bandi sebenarnya? Okey. Bandi sebenarnya Bandi accept saja. Bandi tiap minggu, Bandi rasa kalau lah Allah Ta'ala izinkan Bandi ke minggu hadapan, okey, it's fine. Kalau tak ada, Bandi rasa okey. Bandi sebenarnya dalam Gegar Organza ni, Bandi tidak mengharapkan apa-apa.
Bandi tak nak kata bertanding, bukan kata bertanding. Bandi rasa Bandi pergi ni sebab tuntutan daripada sahabat-sahabat, family, daripada saudara-saudara yang kata kau masuk lah. Okeylah kita masuk sebab Bandi rasa kita macam Bandi tak ada fikir untuk glamour ke, untuk nak menang ke, tak ada fikir kat situ. Bandi tak ada fikir ke sampai situ. Sebab pada Bandi Allah Ta'ala tu dia jadikan manusia tu kelebihan dia masing-masing. Macam Bandi, macam dia tengok contoh dia kata macam contohlah macam penyanyi yang tinggi macam Niki ke nyanyi ke siapa. Itu dia, itu Allah Ta'ala izinkan dia buat jadi macam itu. Dan Bandi memang Allah Ta'ala izin macam itu dia kasih. Sebab kita kena ingat dia ada. Dan kita boleh berusaha kalau berapa yang kita mampu. Sebab tu Bandi tak nak macam mana, tak nak buat benda yang dibuat di luar kemampuan Bandi. Tapi bila Bandi kata Bandi berusaha tapi tak nak buat di luar kemampuan Bandi, bila Bandi dengar komen pasal mulut tu sebenarnya lah ada usaha tak nak cubalah sikit-sikit? Memang ada cuba mesti ada usaha. Kita ada usaha. Kadang-kadang benda biasa Okey, satu lagi sebenarnya ada satu benda yang Bandi nak beritahu lah. Bandi ni sebenarnya adalah seorang yang kalah dengan sejuk. So sebab tu kalau orang tanya Bandi, kenapa kau suara macam rabak je? Sebenarnya Bandi tak tahan sejuk. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tahulah kondisi badan kita lah. Kita tahu kondisi badan kita. So orang kalau tanya Bandi, kenapa suara kau tadi siang lain malam lain dia cakap. Saya dengar juga benda tu, rehearsal lain, nyanyi malam lain. Sebab dia malam makin sejuk. Kat belakang tu sejuk. Saya duduk kat belakang sejuk gila. So saya memang adalah seorang yang tak tahan sejuk. Sebab tu kalau siang saya pakai jaket, saya pakai banyak benda yang saya pakai supaya saya condition badan tu jadi panas. Jadi panas. So sebab tu kadang-kadang saya fikir mereka-mereka yang ada dekat dalam sana tahan, boleh nyanyi kalau dalam keadaan sejuk tu memang dahsyat lah. Sebab saya memang tak tahan. Saya tak tahu kenapa condition badan saya macam itu. Kadang-kadang benda ni sebenarnya saya tak boleh cerita dengan orang lah, tapi untuk mengganggu juga, tapi bukan alasan tau. Ini bukan alasan. Faham. Ini bukan alasan, tapi ini adalah kenyataan. Kenyataan. Sebab saya saya jarang nyanyi dekat tempat sejuk ni. Kita selalu kan pergi show kat luar, dekat outdoor mana sini kan. Dia jarang nyanyi dekat tempat sejuk. Betul. So bila kita kena tempat sejuk tu, kita rasa condition kita tak kuat. Condition kita tak kuat kan. So tapi kadang saya takut kadang orang cakap kira ni alasan dan nyanyi macam ini lepas tapi ini kali pertama saya dengar Abang Bandi cakap pun. Sebelum ni tak pernah pun Bandi cakap benda macam ni. Sebab benda ni sebenarnya memang saya tak nak cakap. Sebab bila Bandi cakap, nanti diorang kata alasan lah tak boleh nyanyi gini. Sebab tu kadang-kadang saya nyanyi benda lama. Saya dah nyanyi lama. So saya tak expect sejuk dia macam gini. Saya tak expect sebenarnya. Contoh kalau kita disolat kat belakang, kita ambil air tu, dia punya sejuk. Sebab saya memang tak tahan sejuk. Saya tak tahan sejuk. Bila tak tahan sejuk, benda tu impact pada kita lah. Impact pada kadang-kadang orang tak faham lah sih. Kadang saya nak cerita dengan orang, nanti orang kata alasan-alasan. Saya ada juga dengar orang kata, kau jangan alasan tak, saya tak mau dengar alasan ni kan. Sebab kadang-kadang benda-benda gini antara kita dan Allah yang tahu lah kan. Kalau kita cerita dengan orang pun tak guna juga. Itu orang memahaminya. So Bandi, macam mana? Kalau kita tolak tepi alasan lah, bukan kata alasan memang tempat ni sejuk pun. Pasti saya pun boleh rasakan begitu. Kalau ditakdirkan pada hari ini, sekarang Inter Mobile ni dibuat sebelum ada lagi. Katalah minggu ni kerana masalah-masalah yang Bandi asyik disebut oleh juri dan semua-semua itu, Bandi tersingkir untuk minggu ni. Jika ditakdirkan begitu, apakah apa yang Bandi boleh rasakan setakat ini? Adakah berhak jadi disingkir awal ni, ataupun sebenarnya Bandi boleh terus sekali lagi sebenarnya? Saya sebenarnya apa saja yang terjadi, macam saya tak ada rasa kecil hati. Sebab saya masuk dekat Garuda ni bukan kata untuk nak cari glamour, tak. Saya tak ada glamour dan saya tak ada kata saya nak menang. Tak ada. Saya tak ada fikir kat situ. Saya tak pergi ke arah tu. Sebab pada saya masuk ke Garuda ni adalah satu benda yang platform yang saya nak antara tuntutan individu. So saya datang pergi dan saya tengok kalau sekiranya saya tersingkir awal, saya bersyukur dengan Allah Ta'ala minta izinkan saya lah. Itu saja. Sebab kadang-kadang apa saja kita lakukan, kita kena minta reda Allah lah. Sebab saya pada saya dia orang komen tadi pun saya tak ada kecil hati pun. Kalau kata Allah Ta'ala kata saya tak sampai ke minggu depan, bermaksud Allah Ta'ala memang nak rehatkan saya lah. Dia nak suruh saya rehat. Itu je cerita dia. Gembira ke tak gembira?
Mana yang lebih besar? Pada saya kesihatan lebih saya sebenarnya satu, saya glamour pada saya, glamour dah tak ada dalam kamus hidup saya, dah tak ada. Saya masuk ni bukan kerana glamour, saya masuk ni bukan kerana seorang kenal saya. Saya dalam industri ni, saya umur dah kat 60 lah. So pada saya benda tu tak kisah. Sebab amuknya peminat tu still ada lagi, dan saya still masih lagi dalam track industri ni, dan saya bersyukurlah masih ada lagi dalam industri ni. Okey bang, terima kasih banyak bang. Kita doakan yang terbaik untuk minggu ni. InsyaAllah. Tengok macam mana berjadi Semoga bang. dimudahkan urusan. Semoga saya mohon doa pada semua peminat kat luar sana. Sekiranya saya ada lagi minggu depan, insyaAllah terus menyokong, dan saya cuba try buat yang terbaik lah. Saya pun tak nak janji, sebab tu kadang-kadang saya nak janji ni mungkin janji pula. Kita cuba apa yang mampu saya, sebab kadang-kadang kita merancang tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Apa-apa saja pun, terima kasih kepada mereka di luar sana. Semoga anda semua terhibur dengan persembahan tadi, insyaAllah. Amin.